mungkin dah banyak orang tanya, tapi sedikitlah latar belakang Abang Rosli, sebab kami macam saya pun kenal Abang Rosli pun daripada ialah di media saja kan. Jadi mungkin Abang Rosli boleh ceritakan sedikit latar belakang keluarga, macam mana bermula dengan muzik dan Sweet Charity. Nama sebenar saya ialah Rosli bin Dolah dan lebih dikenali dengan Rosli Muhalim. Saya berusia 66 tahun, dan kalau kita pergi balik kepada zaman-zaman permulaan muzik, Rosli dibesarkan dengan sewaktu zaman dipanggil Pop Yeye, dan waktu tu muzik memang satu makanan lah. Rosli dibesarkan di Singapura dan bersekolah di Singapura. Dan ini penjaga saya sebenarnya, yang dia seorang cikgu yang bernama Cikgu Awang Bakar. Dia pernah menjadi manager sebuah band waktu zaman 60-an. Sebuah band, dan setiap kali band tu adakan latihan, waktu zaman 60-an band semua akan jamming di rumah. Belum ada studio lagi, semua di rumah masing-masing. Jadi waktu hari Ahad, daripada pagi sampai ke petang, di rumah tu diorang buka instrumen dan diorang praktis dan jamming di situ. Dan Abang Rosli waktu tu mungkin masih bersekolah rendah lagi, akan diajak untuk tengok band ni praktis. Jadi mungkin daripada situ dapat ada daya tarikan lah. Dan sebenarnya kalau sekarang ni Abang Rosli orang kenal bermain gitar kan, tapi sebenarnya waktu zaman kanak-kanak tu Abang Rosli sebenarnya first instrumen yang Abang Rosli minat adalah drum, bukan gitar, drum. Sebab waktu pada zaman tu 60-an, drum set tu selalunya dia punya finishing kulit dia semua macam sparkle, bling-bling. Jadi memang Abang Rosli memang minat dengan benda yang berkilat-kilat, bling-bling ni lah sampai sekarang. Dan okey, jadi bila tiap-tiap minggu tengok band praktis, jadi timbul macam ini. Dan sehingga Abang Rosli satu hari tu dibagi hadiah lah kira. Hadiah waktu Abang Rosli berumur dalam 12 tahun. Lulus dalam peperiksaan lah. Kalau sekarang dipanggil UPSR lah, darjah 6 kan. So dia bagi hadiah, tapi dia bagi hadiah satu gitar. Dulu kita panggil gitar tong, gitar kapuk. Dan daripada situ Abang Rosli, tapi tidak pergi kelas ke, tidak mendapat guru formal ke, tak ada. Jadi hanya tengok orang bermain dan kita tengok, kita cuba tiru. Dan waktu Abang Rosli naik ke sekolah menengah, dalam menengah 3, menengah 4, tingkatan 3, tingkatan 4, dah mula ajak kawan-kawan balik ke rumah. Dan kita kira macam kita jamming di rumah lah. Ada gitar kapuk, ada ini. Dan yang pelik lah kalau dipikirkan, saya rasa tu sekitar 1969 ataupun 1970. Yang kawan yang masa tu Abang Rosli dah bermain sebagai gitar utama, dan kawan yang main drum tu, kita hanya pakai kotak kasut saja, kotak kasut. Dan drumstick tu kita buat drumstick sendiri lah daripada kayu.
dan ketuk di kotak kasut tu je, di kotak kasut. Dan satu lagi agak-agak pelik lah, waktu yang Abang Rashid cakap Abang Rashid minat dengan drum kan. So waktu di sekolah dulu, atas meja tu Abang Rashid ketuk drum dia, tak. Dan sekarang ada kahun yang pakai tangan juga, kan? Waktu dulu kita pakai tangan tapi di atas meja. Mungkin satu hari boleh introduce kahun tu daripada di bawah sini, kita mungkin buat atas, macam atas meja gitu, ketuk gitu. Itu satu yang pelik lah. Dan apa lagi yang abang ingat? Okey, muzik. Kita masih bersekolah lagi, tapi kita dah minat. Okey, lagu-lagu yang kita dulu, lagu pertama yang kita mainkan adalah lagu To Love Somebody daripada kumpulan Bee Gees daripada Amerika, ya. Bee Gees, Beatles, Rolling Stones, dan bahagian Melayunya adalah Pop Ye. Di situ bermula. Jadi kita dah mula berangan-rangan nak untuk form satu band, tapi masih dengan uniform sekolah lah, ya. Jadi kita pergi jamming di satu studio yang pertama yang kita pergi di Singapura. Saya rasa 1970 gitu. Nama owner dia Mr. Wong, di sebuah rumah pangsapuri lah, flat di Singapura. Dan sebenarnya dia punya studio dia tu, dia punya store je, kecil dan pakai kipas. Instrumen dia pun memang, ya Allah, kalau drum set tu, dia punya hi-hat drum tu pakai batang penyapu. Bila kita dalam 4-5 orang masuk je dalam studio, semua buka baju, budak sekolah lagi buka baju, kita pun hentam jamming. Rasa-rasa lepas sekolah lah. Waktu hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu ada kelas pagi kan, lepas tengah hari kita pergi cari. Kita main 1 jam tu, gedebong. Dan kita perlu bayar 1 jam $1. Jadi kita sebagai budak-budak sekolah collect lah, satu orang 20 sen. Banyak. Itu pengalaman pertama lah. Stay here, I'll be back. Adakah Abang Rashid waktu sudah mula mahir bermain gitar? Maksudnya dah main gitar waktu sekolah menengah tu lah? Belum lagi. Masih waktu tu masih kita hentam sajalah. Belum lagi. Tapi saya ada satu orang ni yang waktu tu dia jadi macam saya punya bukan cikgu formal, sebab dia selalu datang ke tempat kita dan dia ada gaya. Waktu dia abang-abang sikit lah. Dia ada gaya, rambut dia dah panjang, dia ada gaya, dia boleh nyanyi dan dia boleh main gitar sambil menyanyi. Jadi bersih tengok dia, okey lah dia ni. Tapi bersih empit kat sebelah dia je. Empit sebelah dia, tapi tengok saja dia ni. Jadi bila balik kita cubalah apa yang dia pegang tadi, kita gini. Tak ada formal lah. Ini sehingga bila Abang Rashid dah habis sekolah menengah, ya, masuk sekolah A level lah, A level kita panggil, A level tingkatan 6 ke tingkatan atas. A level dah lulus periksa, dihadiahkan satu lagi hadiah, gitar elektrik. Gitar elektrik. So daripada gitar elektrik tu Abang Rashid belajar bermain sendiri. Dan tubuhkan satu band kita tempat kampung yang kita tinggal itulah. Itu band yang pertama yang Abang Rashid ni. Okay, zaman tu dah 71, 72, dan waktu tu muzik dah masuk muzik rock. Dah masuk Santana, Deep Purple, Led Zeppelin, old school lah,
Bad Company, Queen masa tu. Dan yang bahagian Melayunya dah masuk kumpulan God Bless daripada Indonesia, Deloitte Mercies zaman tu. Dan kita dah form up satu band kampung. Dari situlah Abang Rosli mula bergiat dengan muzik sebagai lead gitaris. Zaman tu bahan hanyalah rekod ataupun LP atau EP. Dan kita nak cari lagu tu, nak cari solo dia, kena cari lagu tu, kita pakai record player, turntable record player yang pakai jarum tu kan. Bersih ingat lagi lagu yang solo pertama yang Bersih nak cari adalah lagu Black Magic Woman, Santana. Pakai record LP. Ya Allah, pakai jarum tu kan, kita kena tarik, angkat, dengar, tarik, angkat, dengar, tarik. Belum, kaset belum ada. CD lagi jauh lagi lah. Cuma rekod tu je. Bayangkan, aduh, kita betul-betul kena, telinga tu kena korek betul-betul lah untuk nak dengar ni kan. Tetapi dia punya kesan dia lah kan, memang kesan dia memang sangat-sangat berkesan. Telinga kita jadi lebih tajam. Jadi okey, Abang Rosli, setakat pembacaan saya, Abang Rosli di samping bermain muzik tu, Abang Rosli juga mengambil kelas malam untuk belajar, untuk Abang Rosli akhirnya melayakkan diri masuk ke sekolah seni halus Nanyang Academy tu lah. So jadi macam mana Abang Rosli membahagikan masa tu, macam mana Abang Rosli boleh tergerak hati untuk menyambung juga pelajaran? Lain sikit kejadian dia. Selepas Abang Rosli dipanggil A-levels, terus Abang Rosli subjek yang terbaik adalah lukisan, art. Dan Abang Rosli pun suka dengan subjek English literature, zaman-zaman Shakespeare dulu. Dan Abang Rosli putuskan untuk masuk ke sekolah seni halus ni, art ni, Nanyang Academy. Dan Abang Rosli dapat masuk sehingga 3 tahun lah dapat diploma. Dan Nanyang Academy of Fine Arts di Singapura ni juga Rosli jumpa rakan-rakan seperti M. Nasir, Amin Sahab, tapi dia orang junior sikit. Dia masuk selepas Abang Rosli masuk. Dan sebenarnya apa yang terjadi ialah waktu Abang Rosli masih di Nanyang Academy, Nanyang Academy ni sebuah institut belajar seni halus. Dia sebelah pagi dan sebelah malamnya Abang Rosli sudah mula bermain muzik di klub. Dah mula ada band muzik di klub. Dan waktu itu genre muziknya adalah zaman dipanggilkan funky, belum disco lagi, tapi zaman funky, seperti zaman-zaman Play That Funky Music, zaman-zaman Lionel Richie, Commodores, band-band macam itu. Dan zaman-zaman Leo Sayer, sebuah lagu yang When I Need You, Bila Rindu, Blood of Bone, itu zaman-zaman itu. Jadi paginya Abang Rosli bersekolah di Nanyang Academy, malam dah main di klub. Waktu bila yang Sweet Charity, Ramli Sarip pergi approach Abang Rosli untuk menganggotawi Sweet Charity? Okey, kita bermula Abang Rosli ambil daripada tahun 1971, waktu Abang Rosli masih di A-levels lagi. Sebenarnya band Sweet Charity ni sudah
bergiat. Dah mula dengan anggota asal dia Ramli Sarip, Rahman Sarbani, Joe Salim sebagai pemain gitar, dan arwah Wahid Warren sebagai pemain bass. Dan Joe Salim dengan arwah Wahid ni adalah sebenarnya adalah abang-abang kepada siapa penyanyi Hanafi Warren, penyanyi Unwanted tu. Mereka berdua ni adalah abang-abang dia, dan diorang tinggal berdekatan di kawasan Bukit Timah tu. Jadi diorang sudah bergiat, sudah aktif, dah macam semi pro lah. Manakala Abang Rusli masih dalam peringkat sekolah lagi, belajar lagi, tetapi dah ada band kampung. Dan sebenarnya yang menjadi dia punya link dia, Abang Rusli punya band ni, pemain drum dia bekerja satu tempat kerja dengan Ramli Sarip. Jadi kenal di situlah. Jadi pernah waktu Sweet Charity bila main, pernah kita band kampung ni, band kampung kita bernama Purple Grass, band kampung kita pergi guest band lah. Jadi daripada situ diorang nampak lah. Diorang nampak. Jadi saya rasa pada tahun 1976 mungkin, 76, mereka Ramli dengan arwah A. Ali datang jumpa Abang Rusli dan offer untuk join diorang. Pada masa tu Sweet Charity sudah membina nama di Singapura? Sudah. Masa tu Sweet Charity adalah Ramli Sarip, Rahman Sarbani, arwah A. Ali, dan ada bass player dia, siapa tak ingat, dengan ada keyboard player. Diorang 5 orang. Jadi waktu tu bila saya dijemput datang, Abang Rusli main gitar selama ni kan, bermain gitar dengan band kampung ni. Tetapi bila dijemput datang ke studio diorang, dia bagi Abang Rusli bass bass gitar. Terkejut juga. Kenapa kasi saya bass gitar Sekali dia cakap diorang memerlukan seorang pengganti bass. Jadi Abang Rusli macam sempat berfikirlah, cakap ni band yang offer aku ni band yang dah mantap ni kan. Rasa-rasa rugilah, sangat rugilah kalau I tak accept the offer kan. Fikir. Jadi kat situ tak apalah. Saya cakap okey lah, bass pun bass lah. Bass gitar pun bass gitar. Jadi bawa balik bass gitar, bawa balik rumah, baru start praktis. Ya Allah, mesti kira kecil lah, tangan kecil, jari-jari pun kecil lah. Kalau untuk gitar okey, untuk bass gitar dengan tali-tali yang besar tu, waduh, termasuk boleh bayangkan ya. Jadi lepas tu kita main gitar gunakan plectrum kan, gunakan pick. Jadi main bass kena pakai jari gini, kekok betul. Dan Abang Rusli ada dibagi 5 hari untuk praktis. Jadi Abang Rusli pakai plectrum. Jadi main bass pakai plectrum. Tapi memanglah waktu tu kita tak ada buat apa lagi. Jadi petang malam, siang malam memang praktis lah sampai melecur-lecur tangan ni untuk cuba main bass. Jadi lepas tu pergi studio diorang, praktis. Dia bagi 3 lagu untuk praktis. Hari Senin, Selasa, Rabu, Jumaat, Khamis. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu terus main show.
show yang pertama Abang Rusli main. Waktu Abang Rusli praktis tu, lagu apa yang diorang bagi? Oh, lagu-lagu tu adalah lagu Deep Purple, lagu yang agak-agak mencabar lah, lagu You Fool No One, lepas tu lagu Uriah Heep, July Morning, semua lagu yang mencabar. Dan sebuah lagu Joe Cocker, With a Little Help from My Friend. Ni 3 lagu yang betul-betul mencabar. Jadi first show Abang Rusli main, agak-agak penonton tu, selama ni kita main kenduri kahwin, tak ramai sangat orang, jemputan saja. Bila show tu dalam 4,000 orang lah. Wah, memang bila tirai tu terbuka je, dia cakap Sweet Charity, tirai tu terbuka, orang semua bangun dan kalau sayangnya dulu tak ada handphone boleh ambil video ke, memang sayang. Kalau tidak memang nampak muka Abang Rusli ni putih. Tak ada darah. Memang, tapi ada gambar. Ada gambar kenangan. Dalam buku ni ada semua, ada gambar. Show yang pertama Abang Rusli main bass gitar. Jadi memang itu pengalaman yang memang tak boleh lupa lah. Itu first show lah. Kan, first show. Tapi dia punya kesan dia memang selepas tu kan, kita main show dah, waktu yang first show Abang Rusli main ni, muka tak boleh angkat atas, tak berani tengok atas, tunduk bawah. Lepas tu pakai pick, main bass gitar, main pum, pick tercampak. Ambil lagi, main pum tercampak lagi. Sebab dia punya gementar dia kan, takut dia tu. Allah. Hasta la vista, wiener. We'll be back for our stuff. Lagu-lagu Sweet Charity ni banyak yang popular, banyak yang sedap-sedap belaka lah. Cuma menjadi persoalan kalangan kami ni lah, menjadi persoalan mengapa Sweet Charity menyanyikan semula lagu Camellia tu, yang lagu Abid J. Adi tu. Sudah, kalau tak kerana saya baca fakta tu dulu, tahun-tahun yang lama, saya memang tak tahu lagu tu lagu daripada Abid. Jadi mengapa Sweet Charity dia mengambil lagu Camellia tu untuk dinyanyikan semula oleh Sweet Charity lah. Ceritanya macam ni. Saya ingat saya mungkin album pertama, kedua, Sweet Charity merakamkan 7 album. Yang pertama, kedua, ketiga. Jadi waktu album pertama, kedua, kesemua lagu tu ditentukan oleh syarikat rakaman dan penerbit. Jadi kita sebagai pemain, kita cuma terima apa yang diorang bagi dan kita praktis dan kita ubah. Sebab kita punya tema adalah rock. Jadi Sweet Charity sebenarnya waktu album pertama tu dirakam pada tahun 1979. Lagu Teratai, lagu Bulat-Bulat, lagu Anak, kan? Jadi sebenarnya album tu adalah satu album eksperimen daripada syarikat rakaman WA untuk, ada kata, okay, we want to record the first Malay rock album. The first Malay rock album. Dan kita pun okeylah, setuju. Jadi kita punya genre tetap rock lah. Jadi lagu-lagu yang apa yang penerbit bagi dan syarikat rakaman dak, kita ini aje lah. Sebenarnya kita pun tak berapa pasti. Macam saya ambil contoh lagu Teratai, kita pun tak pasti waktu dulu tu siapa penyanyi asal dia, kita tak tahu. Kita cuma tahu dapat material dan kita praktis ataupun kita ubah, kita rakam balik. Jadi bila dah selepas tu baru kita, oh ini sebenarnya lagu daripada ini sebenarnya lagu daripada ini. Itu yang terjadi pada Camellia pun lah.
Ya Abang Rosli, okey, saya tertinggal soalan tadi. Jadi bila Abang Rosli sebenarnya pegang gitar dalam Sweet Charity? Abang Rosli Okey, terlupa dah. Tadi terlupa. Okey. Kan Abang Rosli sebagai pemain bass ya. Okey. Rasa-rasa dalam jangka masa dalam setahun lah. Dalam setahun waktu tu Abang Rosli main bass, arwah A. Ali main gitar. Jadi ada satu, dan kita bekerja waktu tu, kita ada satu club lah yang kita bekerja malam, club. Tetapi pada siang harinya anggota yang lain seperti Ramli, Rahman, AJ, diorang bertiga ni siang ada full time job. Semua bekerja. Jadi yang tak kerja adalah arwah A. Ali, dia full time music, dan Abang Ali pun full time music. Jadi bila diorang kerja, dan kita kerja 7 hari seminggu, dan hari Ahad memang tak miss, mesti kita ada jemputan luar, jemputan orang kahwin ke, function ke. Jadi time tu memang padat habis lah. Jadi mereka yang bekerja siang ni macam tak boleh tahan lah kan. Pagi kerja, lepas tu malam kerja, habis hari Minggu tak ada rehat. Jadi mereka cakap mereka nak berhentilah malam. Jadi pada Abang Ali tak kisah sangat, sebab Abang Ali kira masa tu masih bujang lagi, remaja lagi, tak fikir, tak ada tanggungan lah. Jadi macam arwah A. Ali, dia dah ada tanggungan. Dia kata, tak boleh, aku tak boleh berhenti kerja. Kalau aku berhenti kerja macam mana? Korang ada kerja siang, aku tak ada, aku kerja malam saja. So diorang cakap tak boleh, diorang nak berhenti juga. So jadi waktu tu A. Ali putuskan, kalau korang nak berhenti, aku cari band lain lah untuk kerja, sambung kerja. Jadi dia keluar daripada Sweet Charity, dan waktu tu dia orang tengah bincang-bincang untuk cari pemain ganti gitar. Waktu itu Abang Rosli beranikan hati berdepan dengan Ramli, dengan Rahman, cakap, kalau korang boleh kasih aku peluang, aku nak main gitar balik. So mereka cakap okey. Mereka cakap okey. So jadi kita cari pemain bass. Waktu itulah yang kita mendapat arwah Syed Hassan, pemain bass. Dan sebab arwah Syed Hassan ni dia baru keluar daripada band Unwanted. Dia mengikuti Unwanted. Jadi dia masuk sebagai main bass, dan Abang Ali main gitar balik lah. Di media-media mereka menggelarkan Sweet Charity ni Santana, Deep Purple, Singapura kan. Jadi adakah disebabkan dua band ni memang memberi pengaruh yang kuat kepada Sweet Charity sendiri? Ya, memang betul. Ada lagi banyak lagi, tapi zaman tu memang zaman pengaruh Deep Purple, Richie Blackmore, Santana, Led Zeppelin, Jimmy Page, ini Black Sabbath, Queen. Tapi dalam banyak tu memang Abang Rosli memang terpikat lah dengan Deep Purple punya lagu-lagu. Itu menjadi favourite lah. Dan ini lagu-lagu yang dirakam lah. Tapi yang satunya, kalau macam Abang Rosli minat dengan lagu-lagu mereka yang dalam LP recording lah. Bila dia dah masuk live ni, dah banyak yang klien-klien sikit kan. Tapi Abang Rosli minat yang dalam recording, dalam LP.
Jadi pada waktu tu penulisan lagu Sweet Charity ni adakah Abang Rosli bergabung idea dengan Ramli Sarip, dengan Rahman ke, ataupun macam mana, ataupun mereka memberi kebebasan kepada Abang Rosli untuk mencipta riff-riff tertentu, ataupun Ramli Sarip sendiri memberi guideline ke? Okey, macam ni. Sepanjang album Sweet Charity, ini Abang Rosli memang full time dalam muzik ni. Jadi kebanyakannya Abang Rosli akan yang mula-mula mendatangkan riff atau arrangement, dan lepas tu baru kita buka pada anggota-anggota lain untuk memberi pendapat, komen, dan kita banyak apa tu? Kita banyak jamming lah, kita banyak jamming dan try, sebab kita dulu ada punya studio sendiri. Jadi dan Abang Rosli menetap di studio tu. Jadi pada bila-bila masa dapat idea, Abang Rosli akan, zaman tu zaman kaset dah. Zaman kaset dengan kaset recorder. Bila-bila dapat ilham atau dapat idea, Abang Rosli akan masuk dalam studio tu dan tape. Dan bila ini yang lain anggota datang, Abang Rosli akan explain lah, kita cuba macam ni. Tapi I arrange yang dia punya arrangement yang awal tu. Selepas keluarnya Ramli Sarip, Sweet Charity ada menggantikan Abang Ramli Sarip dengan seorang penyanyi wanita. Ini dalam album Sweet Charity tahun 88. Ni pada waktu tu lah, kita cerita waktu tu kan. Jadi bahkan album tu menjadi kontroversi. Hasil pembacaan saya, Ramli Sarip tidak bersetuju lah dengan idea menggunakan nama Sweet Charity tu untuk album Sweet Charity 88 tu. Macam mana Abang Rosli? Okey, pada masa tu ini memang dah, sebab pada 80 selepas album Sweet Charity yang terakhir, Berita Gempa tu tahun 85, selepas tu Ramli dah pergi solo. Dia dah pergi solo. Jadi bila dia pergi solo, dia dah banyak ke solo project lah. Jadi mana boleh satu orang tu nak ada dua, ini susah dia nak manage, mesti ada satu komitmen. Jadi bila dia dah banyak ke solo, kita tertinggal lah. Kita yang pemain muzik lain ni tertinggal. Tapi kita masih bersemangat masih lagi nak berkarya. Apa sebab sebenarnya Abang Ramli Sarip dia pergi ke solo tu, sedangkan band masih ada ni? Jadi itu saya rasa hanya Abang Ramli saja yang boleh jawab. Sebab tapi yang terangnya ialah syarikat rakaman kita sendiri yang offer dia. Jadi yalah, kita ni kira macam semut di bawah lah. Mereka syarikat rakaman ni macam gergasi. Jadi siapalah kita untuk tanya dia, kenapa engkau dengan you offer kita punya penyanyi pergi ke solo, memang akan menghancurkan band lah. Jadi kenyataan kita tertinggal, tapi kita masih nak berkarya lagi. Kan lainlah kalau kita dah tak berupaya, ataupun orang yang jenis sudahlah give up ke apa ke. Tapi kita semua muzik kan, macam saya, Rahman Sarbani, AJ, semua muzik dalam darah kita. Kan kita masih semangat lagi, kita masih boleh berkarya lagi. Jadi kita nak sambung lah. Tapi kita punya penyanyi utama dah klien, jadi kita terpaksalah cari pengganti ke, alternatif ke. Tapi memanglah kita tak boleh dapat seseorang
yang setanding, bukan senang, bukan senang. Jadi dan kebetulan album 88 tu ada kontrak, masih ada satu album kontrak dengan syarikat rakaman. Jadi kita kena penuhkan. Dia sign Sweet Charity. Jadi dia nak Sweet Charity lah. Jadi kita terpaksa, dan sebab tu saya beri tajuk album tu Sweet Charity 88. Dirakam pada tahun 1988. Dari segi pencarian vokalis tu, adakah Abang Rosli sendiri dan anggota band yang lain yang mencari ataupun syarikat rakaman yang kita adakan audition? Kita adakan audition mana-mana penyanyi lelaki kan, untuk adalah yang audition, tapi kita tak dapat kesesuaian kat situ. Jadi bila penyanyi Zaiki ni kan audition, kita rasa kita mungkin tak satu kelainan kan, dan dia boleh bernyanyi. Jadi kita putuskan okeylah, kita try lah. Lagipun tinggal cuma satu album saja yang kita utang dekat syarikat rakaman, so kita go ahead. Maksudnya penyanyi tu dicari untuk melunaskan hutang satu album tu saja ke, ataupun Sweet Charity untuk ada perancangan untuk kita sebenarnya benda tu bergantunglah, kita eksperimen saja. Kalau letaklah ditakdirkan album tu meletup ke ataupun orang minat ke, kita akan sambung lagi. Tapi ternyata inilah tak menjadilah, tak menjadi. Ada sedikit perbezaan lah dengan Sweet Charity sebelum album Sweet Charity 88 tu. Jadi pada masa tu ada sebahagian yang mengatakan Abang Rosli dah, maksudnya dari segi arrangement lagu tu dia dah berubah sikit. Jadi apa yang mempengaruhi Abang Rosli, permainan Abang Rosli waktu tu, penyusunan lagu pada waktu tu? Adakah Abang Rosli sudah mula mendengar selain daripada Deep Purple atau Santana atau macam mana? Okey, pada zaman tu sudah masuk era-era Loudness. Loudness, heavy metal. Heavy metal. Tapi slow rock masih ada. Jadi lagu-lagu kita dah clean sikit lah. Tapi tetap genre tu rock gitar tu memang masih ada. I'll catch this mouse myself. Ha ha, I'll be back. Sepanjang Abang Rosli terlibat dengan konsert, mungkin Abang Rosli sendiri ada buat session untuk beberapa orang artis, konsert dengan Sweet Charity sendiri. Jadi apa kalau boleh dikongsilah, ada tak konsert-konsert yang Abang Rosli tak boleh lupa kan? Mungkin dari segi ramainya orang ataupun crowd yang menggila ke kan? Abang Rosli boleh kongsilah. Pengalaman banyak sebenarnya. Banyak. Kita ada yang okey, kita ada yang tak okey. Kita ada yang kelakar atau lawak, kita ada yang sedikit seram sikit pun ada. Yang tak boleh lupa lah pada Abang Rosli. Waktu kita buat tour di Sabah, saya rasa tak ingat tahun berapa, 84, 5 ke, saya tak ingat. Okey. Salah satu show tu zaman tu kita album penunggu. Jadi kejadian tu kita bila kita main penunggu ni, kita punya gimmick kita akan, waktu akhir band tu bila kita jam, kita akan matikan lampu semua. Jadi gelap. Jadi ada satu tempat tu, satu show tu, saya sebelum kita start show tu, saya cakap dengan orang yang jaga belakang tu, saya cakap, saya nak bila kita main lagu penunggu, bila saya angkat tangan, saya nak awak matikan lampu stage ni semua, kasih gelap. Okey. Jadi waktu kita tengah perform lagu penunggu last tu,
Dan sebenarnya belum lagi waktu yang nak suruh matikan lampu. Tapi Abang Rusli buat gimmick. Abang Rusli main gitar. I buka strap gitar. Abang Rusli lambung gitar tu ke atas, campak ke atas. Dan Abang Rusli macam begini ya, campak. Dia matikan lampu. Ya Allah. Dia bayangkan gitar dia ke atas kepala ni gelap. Aduh, ya tak boleh ingat. Sayang tak ada video lah. Kalau ada video kan. Terbeliak mata ni buka. Apa yang mesti buat? Mesti tawakal aja. Tangan ni mesti taruh kat atas kepala gini. Sekali benda tu jatuh, nak terlepas juga tapi dapat capai lah. Alhamdulillah. Aduh. Itu bayangkanlah kan, gitar dekat atas, lampu dia gelapkan. Aduh. Itu memang kira kategori kelakar lah, tapi ngeri juga, kelakar juga. Yang seram tu apa Mas ni? Yang seram tu apa? Yang seramnya okeylah, Rusli tak mau sebut tempat dan di mana lah, takut sensitif ni dia. Okey. Dia terjadi betul-betul macam cerita apa yang orang makan apple, tu. Cerita apa? Apa tu? Bukan princess, apa yang dia makan apple sebiji tu. Oh, ni Snow White. Snow White ke apa dah. Okey. Ya, betul. So macam ni. Dah habis show. Kita tunggu di luar. Sekali ada orang datang. Datang cakap, dia beri salam. Cik Rusli, ya, khabar. Saya ada seorang peminat nak berkenalan dengan awak. Okey. Jadi dia parking sana kan. Datang seorang perempuan. Perempuan muda lah, waktu tu kita pun masih muda juga. So kita anggap sebagai peminat lah. Dia datang, cakap, Cik Rusli, selamat berkenalan. Saya ada hadiah untuk awak. Kali dia keluarkan kat tangan dia, dia kasih. Dia kasih, Abang Rusli pun ambil. Rupanya yang dia kasih tu adalah sebiji apple. Apple, sebiji. So dia cakap terima kasih, dia pun gerak. Jadi kawan-kawan kat tepi tu tengah tunggu transport lah. So mesti bila dia orang cakap, transport dah datang, mesti ambil datang. Masuk dalam van tu, saya ingat lagi arwah Syed Hassan lah. Dia tanya, Li, perempuan tu kasih kau apa? Kali Abang Li cakap, dia kasih aku hadiah tapi dia kasih aku apple ni satu biji. Kan? Jadi waktu tu driver yang bawa van tu, dia mungkin dia orang tempatan lah. Ya. Tempatan. Dia jam brake. Dia cakap, dia pekik, jangan makan. Allah. Bila dia pekik tu, baru Abang Rusli terasa, kenapa dia kasih aku apple satu biji? Kasihlah satu bakul ke? Macam kena pukau lah. Tak tahu. Kasihlah satu bakul ke apa ke, apple sebiji. Baru Abang Rusli tersadar yang benda ni pelik ah. Jadi ada lagi satu kawan cakap, tak ada apa-apalah, kasih akulah. Dia rampas apple tu, gigit, klok, dia makan. Tapi tak jadi apa pun. Tapi lepas tu terfikirlah, ya Allah, kalau aku yang makan jadi apa? Mungkin dia tuju pada Abang Rusli ya? Tak tahu lah. Itu. Okey, nak tambah lagi boleh? Ada masa? Ini pun awak mesti kikik tu duduk ketawa. Saya rasa di Brunei. Show ni di Brunei. Ini kita boleh cakap negeri lah, tak apalah. Lepas show, biasalah lepas show, peminat ambil gambar, wartawan ambil gambar. Waktu tu kita memang tengah gini kan. Jadi
Oh, naik tipis lah muka ni, kena ambil gambar semua. Jadi orang semua ambil gambar. Sekali ada satu abang ni, "Bang, saya nak ambil gambar." Kita berlima orang, semua posing lah. Dia tahu gini, posing lah gini, tahu tak nak dekat dalam 5-6 keping, 5-6 petik. Sekali arwah Syed Hassan tegur dia, "Bang, kamera tak ada flash ya?" Dia cakap, "Oh tak apa, ni automatic." Sekali dia cakap, "Okey, pergi tempat lain." Pergi tempat lain, ikut, pergi tempat lain, posing lagi, dia ambil gambar tu. Top. Kita pun, wah, gini, yeah, gini. Dah dekat 5-6 keping lagi, ambil gambar. Sekali organizer datang tempat kita. Korang jangan layan dia, ni tak betul. Kita tu semua terduduk ketawa. Orang tu saja je dia jalan. Alamak, sayang tak ada video. Kalau ada video memang mesti best buat reference. Itu yang kelakar lah. Macam mana mungkin waktu tu dah ada manager. Jadi macam mana deal dengan organizer konsert tu? Dari segi deal awal lah kan. Jadi macam mana sampai kena tipu kan? Okey. Waktu tu Sweet Charity tak di manage, tak ada manager. So kebanyakannya yang menjadi jurucakap Abang Ramli lah, kan, Abang Ramli. Jadi show di pendalaman. Jadi saya rasa daerah Padang dan keliling Padang tu dia taruh pagar. Di pagar lah. Jadi bila malam show tu, saya rasa satu kampung jugalah keluar datang, beribu-ribu orang juga datang. Habis bukan dekat Singapura kan? Bukan. Pagar habis semua, rempuh masuk. Jadi kita waktu tu kat stage, kita tak perasan lah, kita tak nampak tu semua kan. Jadi bila dah habis show, organizer memang betul-betul mengeluh lah. Dia cakap, "Alamak, macam mana ni macam mana saya nak bayar awak, tak boleh bayar. Awak tengok pagar semua roboh, orang semua masuk, tak bayar duit tiket." Waktu tu saya rasa kalau tiket pun berharga dalam RM5 atau RM8 lah. RM5 kalau equivalent pada sekarang berapa ringgit? Oh, kalau sekarang dalam mungkin lebih daripada 50. Dulu RM5 tu dikira murah ke? Murah. Okey. Tapi waktu zaman tu kira RM5 tu kira mahal juga. Mahal juga. Jadi organizer dah mengeluh. So dia cakap, "Okeylah, macam ni lah, saya tak dapat nak bayar awak dengan duit ini. Saya bayar awak dengan buah durian. Berbakul-bakul buah durian." Jadi kita pun tak boleh nak buat apa lagi. Semua angkut lah masuk buah durian tu, masuk dalam kereta. Anggota band okey lah. Ya? Diorang terima lah bayaran tu. Diorang dah tak ada pilihan lah. Tak ada pilihan. Tapi yang teruknya, yang lain kan, band member yang lain, diorang peminat durian. Jadi diorang happy lah, okey lah durian. Apalagi yang tak makan durian ni, wah, sengsara betul kat dalam kereta. Mabuk bau durian. Sepanjang jalan balik ke Singapura. Ada promoter konsert ni, mereka menghantar seorang budak, menghantar arak lah. Menghantar seorang budak, menghantar arak. Dan budak tu nak pergi hantar pada Sweet Charity lah, untuk satu persembahan tu kan. Jadi mereka terkejut bahawa anggota Sweet Charity ni bersolat jemaah. Adakah betul tak cerita tu Masih? Memang betul, tapi saya dah tak ingat waktu dan tempatnya lah. Kita tak ingat lah. Cuma ialah memang kebenarannya gitulah. Kita bukannya nak mengaku yang kita ni baik sangat ke. Tidaklah. Tapi mungkin kejadian tu waktu itulah kita memang pada kita muzik, kita nak persembahkan muzik, kita nak hiburkan dengan muzik. Dan muzik yang datang daripada kita sendiri, bukan daripada pengaruh-pengaruh lain lah.
On your marks. Get set. Killian, I'll be back. Muzik di masyarakat barat ni, mostly yang mereka menerima muzik ni, mereka menerima bersungguh-sungguh, maksudnya sehingga menganggap muzik ni sampai macam satu agama, sampai mana hidup, makan, mati semua muzik. Even John Lennon dalam satu statement dia kata I am Jesus. Dia mengaku bahawa dia Jesus sebab dia kata dia menyatukan semua manusia. Jadi sedangkan Sweet Charity sendiri daripada cerita ni masih ada batas. Bagaimana Sweet Charity dengan waktu tu dengan jiwa mudanya, dengan kalau rock music ni dikaitkan dengan dadah, dengan seks bebas, kan. Jadi macam mana Sweet Charity dia mengelak daripada benda-benda macam tu lah, tanggapan-tanggapan negatif rockers daripada barat ni yang diterima oleh masyarakat Nusantara ni lah. Yalah, kita memang menjadi kita punya, kalau macam tentang agama tu dah menjadi tanggungjawab masing-masing. Masing-masing. Jadi macam elemen-elemen lain tu memang kita daripada awal saya kenal Sweet Charity memang it's pure music sahaja. Kebolehan bermain muzik, kebolehan menyanyi, kebolehan bermain instrumen kita gunakan sebaik mungkin dengan cara yang natural, tak ada tambah-tambah. Dan sebab itu saya kira setuju untuk teruskan perjuangan Sweet Charity tu, muzik tu, sebab saya tahu itu it's pure for the love of music lah. Tidak ada, kita tak campurkan dengan benda-benda lain. Pada tahun 1986 di konsert rock di Penang, kalau Abang Rosli pernah mendengar berita ni lah, konsert rock ni terjadi kekecohan sedikit pada waktu tu. Antaranya kumpulan yang terlibat adalah Ella and the Boys dan juga Bloodshed kalau saya tak salah, dan juga SYJ. Jadi mereka ni konsert, tiba-tiba keadaan tidak boleh dikontrol sehingga kan pada waktu tu menteri atau kerajaan pada waktu tu dia mengambil tindakan untuk mengharapkan konsert rock seketika lah pada waktu tu. Memang kita ada menghadapi situasi macam ini. Jadi memang kita betul-betul terkesan lah waktu tu sebab semua kita punya tarikh-tarikh show dibatalkan. Jadi memang tapi memang kita tak boleh nak buat apa-apa. Kita cuma rasa kecewa je lah. Dan kita terpaksa menerima. Dan kita terpaksa, maksudnya membuat kerja masing-masing lah. Waktu tu gap yang tak boleh nak buat show. Saya masih ingat ada satu period tu. Lama Abang Rosli? Lama tak mungkin dalam 1 atau 2 tahun gitulah. 1 atau 2 tahun. Jadi pada waktu tu Abang Rosli macam mana? Bekerja biasalah? Waktu tu kita masih di Singapura lagi. Buat kerja masing-masing lah. Dan Abang Rosli selain daripada muzik ni, saya suka buat art, lukisan. Suka buat lukisan art. Jadi waktu tu Abang Rosli aktiviti lain, buat design lukisan baju, t-shirt, lukisan. Jadi adakah pada waktu tu mulanya Abang Rosli betul-betul fokus pada kerja-kerja seni halus ni ke? Ataupun maksudnya selepas beberapa lama baru Abang Rosli mula fokus betul-betul pada ini crystal art ni yang nampak di belakang ni. Dia bermula pada rasa-rasa dalam 10 tahun yang lepas lah baru macam ni. Tapi sebelum tu Abang Rosli bergiat membuat
design baju, t-shirt, membuat lukisan di baju-baju, t-shirt, macam itulah. Saya suka buat design sendirilah. Hingga sekarang pun. Tapi macam 10 tahun yang lepas Bersih dapat satu pendekatan untuk menggunakan batu-batu bling-bling yang Bersih minat ni, untuk menghasilkan karya-karya sebeginilah, menggunakan macam ini. Dan ini memerlukan minat dan nak kena sabarlah. Sebab kerja dia rumit sikit. Berapa lama masa Abang Rosli ambil untuk Kalau macam saiz yang begini mungkin dalam 3-4 minggu. Dia sebenarnya tengoklah terpulang pada masa kita, berapa jam kita nak sehingga mata penat. Wah, sebab kita proses menampal ni satu-satulah, sebiji batu. Batu dia kecil-kecil, berukuran saiz 4 mm. Ada yang kecil lagi, 4 mm. Jadi kita satu kita pakai glue, special glue, satu glue dan satu batu. Ya. Jadi kalau berapa banyak batu yang ada kat sini, mungkin yang Beatles ni saya rasa dalam nak dekat 60 atau 70 ribu biji. Jadi sepanjang Abang Rosli terlibat dengan crystal art ni, ada tak yang pembeli-pembeli yang sanggup berhabis? Sebab dah tentu harga dia tu, value dia tinggi lah kan. Jadi ada ke pernah yang membeli, yang tertinggi pernah beli berapa harga, berapa nilai dia? Yang ada yang minat lah. Saya pernah jual harga hingga dalam 30-40 ribu lah. Yang ada portrait, yang ada Islamic calligraphy ataupun kufi. Okay. Mana Abang Rosli menerima tempahan juga? Menerima tempahan. Okey, menerima tempahan. Jadi Abang Rosli, selain pada tu, dikatakan Abang Rosli juga membuka kelas gitar secara online. Jadi kalau boleh Abang Rosli gitar online ni Abang Rosli ada modul yang dipanggil G101 belajar bermain gitar bersama Rusli Muhalim. G101 ada di online. Di online. Dan ada juga secara person to person ini. Dan di masa akan datang ni Abang Rosli akan berada di CNM Music di Johor Bahru. Okey. Mana ada session dekat sana lah. Jadi macam kelas online ni Abang Rosli mungkin ada sedikit bayar. Online ni sebenarnya ada orang yang menguruskannya. Abang Rosli tak berapa pandai sangat IT ni. Di usia Abang Rosli sebegini, apa pandangan Abang Rosli tentang kehidupan, tentang muzik mungkin? Jadi adakah Abang Rosli ada kami suka mendengar hasil perkongsian orang-orang artis lama ni tentang pandangan mereka tentang muzik dan kehidupan. Okey. Okey. Kita sebenarnya Abang Rosli bersyukurlah, alhamdulillah. Allah masih mengizinkan Abang Rosli untuk masih lagi dapat berkarya, dan kita harus sebagai orang yang dah usia ni dah 6 series lah kita panggil. Jadi kita mesti kita mesti tahu macam mana kita nak bagikan lah, yang bagikan yang mana yang wajib, yang mana yang wajib. Dan selagi diberi kesihatan, kita mesti jaga kesihatan. Jaga kesihatan tu maksudnya macam ialah kita mesti tahu apa yang kita, kelemahan-kelemahan kita, badan kita. Makan suplemen ke ataupun makan ubat
dan jaga makanan, jaga tidur. Kalau dulu zaman-zaman muda kita boleh sampai lewat-lewat malam lah, ya. Kalau sekarang ni dah. Abang Rosli dengan anggota-anggota Sweet Charity ataupun band members yang sezaman dengan Abang Rosli, macam mana? Mungkin ada yang dah pergi. Kami sebab yang rakan-rakan lain berada di Singapura sekarang. Jadi kita kontak-kontak macam itulah. Dan Abang Ramli saya rasa dia sibuk dengan urusan dia. Jadi sebab tu kita masing-masing ada job masing-masing lah, job masing-masing. Dan Abang Rosli akan teruskan berkarya, mungkin dengan lagu-lagu baru ataupun dengan album baru akan datang. Dan rasa-rasa selepas ni sebab ni zaman IT, zaman online, zaman live, ya. Jadi mungkin di masa akan datang nanti ini Abang Rosli akan muncul pada pendekatan yang macam itulah, macam online, YouTube, ya, Facebook, dan secara apa lagi yang baru-baru ni, Instagram ke apa ke. Jadi adakah pada ni kita katalah PKP ni berakhir, jadi mungkin ada perancangan Sweet Charity boleh bersama lagi untuk konsert mungkin atau showcase, macam mana mungkin ada perancangan daripada Abang Rosli dan Abang Ramli Sarip? Terus terang dikatakan kalau tentang Sweet Charity ni, Abang Rosli tak berkuasa. Abang Rosli akan tunggu arahan daripada yang lebih senior lah. Sweet Charity pernah terlibat dalam filem Seniman Jalanan, dan juga kalau dirujuk juga dalam filem Rock-O. Hantu Kak Lima? Hantu Kak Lima dan Rock-O. Jadi macam mana Abang Mamat Khalid boleh approach Abang Rosli untuk terlibat dalam filem-filem dia lah? Okey. Abang Mamat Khalid, saya rasa dia pun sezaman dengan kita. Jadi dia mungkin tahu, jadi mungkin kita frekuensi tu samalah. Jadi bila dia buat filem tu, dia memerlukan orang-orang yang sedemikian ni, so dia panggil Bali untuk untuk join lah. Tapi yang satunya tentang Mamat ni, dia tidak kasih kita, dia tak bagi tahu kita you kena buat macam ni. Dia cuma suruh datang saja. Suruh datang, bila kat situ on the spot dia suruh okay bang, you buat macam ni, you buat macam ni je. Jadi dipanggil impromptu lah. Macam Hantu Kak Lima. Abang Rosli pun tak tahu, tiba-tiba dia rambut ni ditegakkan gitu. Jadi waktu penggambaran tu pun ini juga lawak juga. Kan keluar tanduk tu lah, ditampal tanduk tu. Jadi depan ada kipas besar tu. Jadi waktu tengah syuting dengan asap-asap ni, tengah syuting bagi seluruh, tanduk satu jatuh. kan pergi make up lagi. Wah, dia punya apa sih, sampai tempat lokasi tu betul-betul di sungai apa tu? Sungai Perak. Sungai Perak tu kan? Dekat tepi jambatan. Warung tu ada. Jadi okey, datang pagi terus pergi make up. Make up saja berapa jam? Saya sampai tak cam baru terus jadi lain ya. Make up berapa jam? Shootingnya saya rasa satu take. Dia cakap, bang, you keluar daripada sini, you pergi kat sini, you buat gini. Dia kasih macam itu, Abang Rosli buat sendiri. Buat cara sendiri. Shooting sampai malam. Sampai malam. Daripada pagi, tapi make upnya yang panjang. Shootingnya sekejap aja.
Dan Ro'o pun sama, Ro'o di Pasar Ipoh, di bawah tu, Pasar Ipoh. Sama satu hari punya kerja lah. Pasar Ipoh. Dia kata ini waktu Pasar Ipoh tu Abang Rusli dia suruh main lagu Musibah. Jadi dia cakap, bang, ada band yang backing, you main gitar, you solo saja, kan, solo. So bila waktu kita sebelum syuting dia try satu kali lah, dia main sekali, dia punya budak band tu cakap, bang, kita orang praktis sampai pagi bang nak main lagu Musibah ni. Dia cakap, oh okey, oh. Sekali bila kita start main memang sekali Abang Mamat cakap, bang, you jangan ikut diorang, I nak you solo je. Semua Rusia pun tutup telinga lah, yang lain-lain ditutup telinga. Kira kita shoot sendiri solo je sebab dia nak shoot kita je kan. Allahuakbar. Itu aduh. Dekat pasar besar Ipoh. Kat situ. Tapi memang kreatif lah Abang Mamat ni, memang kreatif Mamat Khalid ni. Abang Rusli sebaya dengan abang dia Datuk Lat. Sebaya dengan Datuk Lat. Mamat dia junior sikit. Come back faster. He's Bionic Buck. I'll be back. Coming back into relevance this fall. Zaman sekarang, zaman internet, dah berbeza sangat daripada abang zaman Sweet Charity dulu. Tapi pada zaman sekarang ni, band-band yang baru ni dia mudah akses pada media tu. Maknanya main buat satu single, publish dekat YouTube, dapat juta-juta viewers, diorang dapat income. Jadi album tu tak ada, seperti mana Datuk Nash pernah sebut benda ni. Diorang ni keluar single saja, tapi album tak ada. Tapi budak-budak baru ni jawab balik, dia kata, ni kami baca daripada komen di YouTube lah. Dia kata bolehlah cakap, dulu buat album ada orang beli, sekarang buat album tak ada orang beli. Kalau buat album nanya lah, buat album tak ada orang beli, jadi baik keluar single, dia kata. Jadi apa pandangan Abang Rusli tentang perkara ni lah? Maknanya budak-budak sekarang ni, band-band sekarang ni, dia lebih suka keluar single satu, dia tak keluar satu physical album, ada 10 lagu dalam tu. Jadi mungkin Abang Rusli ada pandangan. Sebenarnya okey, tapi ada lagi facts yang Abang Rusli rasa penting untuk untuk disampaikan. Okey. Kita cakap pasal teknologi ya. Memang teknologi sekarang canggih dan dia zaman IT, zaman canggih dan orang okey, teknologi ni save time, save money, save cost. Dia senang, easy, tetapi dia tidak dapat membentuk kita supaya kita jadi betul-betul skill sebagaimana yang dahulu. Sebab yang orang dahulu struggle, tak canggih, teknologi tak canggih dan tak senang dan memakan kos ya. Dan kena betul-betul fit. Jadi kesannya berbeza dengan sekarang semua senang, murah, senang ni, tetapi dari bentuk skill tu dia berbeza. Sebab tu orang bezakan pemuzik dulu dengan pemuzik sekarang. Itu bezanya. disebabkan keadaan benda tu perlu. Jadi sebenarnya Abang Rusli ada satu dua fact yang nak bagi tahu pada
generasi baru generasi baru, amnya pemuzik khususnya untuk yang nak jadi gitar hero lah, nak jadi gitar hero. Jadi bukannya kita ni nak menunjuk pandai, tapi berdasarkan pengalaman. Jadi kalau seseorang tu dia nak jadi gitar hero saya rasa dia kena cari facts yang dahulu, bagaimana dia struggle kan, sebab tu dia jadi macam itu, sebab tu dia jadi gitar hero, sebab dia punya struggle. Jadi maksud saya kalau sekarang dengan teknologi yang canggih kan, dia punya skill tu memang berkurangan sebab dia terlampau senang sangat, tak payah nak struggle. Jadi benda yang kita struggle tu yang akan bertahan lama. Bertahan lama. Dan kita sebagai nak panggil kita pemuzik ke, artis ke, ataupun orang yang berkarya ke, sebenarnya kita punya matlamat, kita nak dua benda saja. Dua benda yang kita rasa kita perlukan. Okey. Orang yang berkarya, dia buat lagu, dia buat rakaman, ya. Jadi bila dah jadi lagu, bila dah jadi rakaman, dia hendak orang ataupun yang dipanggil peminat support, sokong dengan cara membeli CD ke, membeli lagu ke, apa-apa, tapi dia nak sokongan ya, beli. CD rasa berapa je lah harganya. Kalau nak cakap tak mampu sekarang, ada benda-benda lagi yang beratus-ratus, beribu-ribu kan. CD baru berapa saja, ataupun bentuk-bentuk lagu, beli lagu ke apa ni. Dan satu lagi, bila kita dah berkarya, kita dah ada lagu, kita nak buat performance, kita nak buat persembahan untuk orang tengok kita live. Bila kita buat live, kita perlukan peminat untuk support, bermaknanya untuk sokong datang ke, beli tiket ke, ataupun cara menonton. Tapi sokongan tu kita nak sokongan. Jadi kalau dua benda ni kita tak dapat, kira kita berkarya tapi tak dapat sokongan lah. Kita buat album, kita nak orang beli. Lepas tu kita buat show, kita nak orang datang tengok dengan beli tiket. Itu dua benda saja. Saya rasa dia punya jumlahnya bukanlah sampai mahal kan. Kalau kita buat secara online tetapi berbayar, adakah sampai maksud sokongan kepada artis tu sendiri? sampai Ya. Mana tidak semesti kita buat, terutama kita dalam tempoh pandemik ni kan, kita tidak semesti ada secara fizikal, tapi secara online, mana kita beli secara online. Pokoknya kita sokong. Pada peminat semua di sana, diharapkan ini dapat mendoakan supaya Abang Rosli diberi kesihatan dan diberi ilham untuk terus berkarya. Dan diharap kalau Abang Rosli ada projek-projek yang akan datang lagi, sama ada live ataupun apa-apalah dalam bentuk sekarang ni, dapat memberi sokongan yang terbaik. Itu dia. Rock, terus rock.